Cara lebih mendalam lagi statistik untuk game yang pertama baru sahaja ditamatkan tepat 14 minit waktu permainan ditamatkan. Ya, benar sebenarnya dengan gol lead mereka 7,000 meninggalkan RSC Synergy. Ini menandakan bahawasanya walaupun RSC Synergy dapatkan momentum mereka di fasa pertengahan game, tapi itu tidak cukup. Kenapa? Tak mampu juga untuk pasukan RSC Synergy menjarakkan lagi gol yang ada. Tapi dari segi turret pun kita lihat pasukan RSC Synergy walaupun mereka cuba untuk dapatkan turret demi turret, walaupun 5 yang berjaya untuk dicari, tapi sekali lagi mereka tak mampu untuk dapatkan apa-apa. Dan ini ada itemization yang telah disiapkan oleh kedua pasukan. Sepertinya ada juga daripada Cloud. Walaupun 3 item, masukkan item yang keempat juga dengan ada Wind of Nature, tapi sedikit terlambat. Sebab kita tahu di fasa awalan game pun dia ditekan dengan adanya Broody. Kita tahu Broody punya range macam mana, besar dia attack speed dia. Bukan attack speed, attack range yang boleh ditunjukkan oleh Broody dan juga Thorn Memory yang mengeluarkan damage yang begitu besar. Terpaksa juga untuk Cloud berundurkan diri daripada laningnya sendiri. Dan juga saya boleh katakan Zekif melakukan tugasnya dengan cemerlang, menggunakan split dan juga grab. Fokus beliau satu je, cari Aranash. Ketika mana Lord ataupun Turtle sedang dimulakan, Zekif akan melonjak ke arah Aranash untuk memastikan yang Aranash akan di zone sehabisnya. Dan kalau boleh bawa Aranash jauh daripada kawasan Turtle ataupun Lord tersebut, itu akan memberikan lagi ruang kepada pasukan DX Origins untuk memenangkan neutral objective. Dan inilah dia damage dealt, di mana Danzo dengan 67,000 damage yang paling besar. Inilah dia hero yang tidak masuk akal bernama Vexana. Ya, benar sebenarnya. Tapi so lebih dikatakan lebih kurang juga dengan damage 61,000 yang berjaya ditunjukkan daripada Valentina itu sendiri. Dengan boleh saja menggunakan IMU, mengeluarkan damage yang lebih kurang juga sepadan dengan pasukan DS Origin. Tapi Z akan perlu diberikan fokus juga. Sebab damage pun 56,000 menandakan dia adalah marksman yang boleh dikatakan berdamage tinggi. Walaupun baru fasa di minit yang ke-14, itemization dia pun tadi taklah komplit sekomplit mana yang ditunjukkan oleh kedua-dua marksman sebelum ini. Tapi itu juga memberikan satu lagi stacking sebenarnya daripada Broody ini untuk dapatkan kill demi kill dan juga damage yang dikeluarkan begitu sakit dengan stacknya. Yap, kita akan tengok juga damage yang diterima oleh kedua pasukan pada waktu ini. Zekif dengan 131,000 ya. Sememangnya tugas beliau terus saja pergi ke depan, guna split cari Aranash. Bila dah bertinggi dekat Aranash, nyawa dia dapat naik lagi. Kemudian di situlah nyawanya banyak ditolak dan itulah dia damage taken Zekif. Ya, dengan adanya split yang boleh saya bertengok di atas kepala Aranash, itu begitu kemas juga ditunjukkan oleh glue ini. Walaupun kita seperti yang saya katakan di fasa awal game, nyawa dia tak begitu keras, tapi apabila awak katakan yang dia boleh saja menambah nyawa dia dengan ada rakan pasukan, ada juga split yang boleh dia pakai, saya dah mula sedar betapa kuatnya glue ini apabila berkombo-kombo bersama dengan rakan sepasukan dari pasukan DS Origin. Dan ini ada damage to tower. Wow, 10,100. Cantik nombor tersebut yang ditunjukkan oleh marksman daripada pasukan DS Origin. Manakala damage daripada Siska juga. Tidak lupakan juga EXP lane daripada pasukan DS Origin fokus kepada satu lagi split pushing. Dan benda tersebut berjaya walaupun kill participation dia 57.9 saja, tapi threat adalah fokus utama bersama-sama dengan Z. Okey. Komposisi daripada DX Origins ni macam saya katakan, mereka boleh bermain 4-1. Jadi mana 4 orang akan fokus kepada team fight, 1 orang tu Siska tu yang akan bertindak secara bersendirian untuk mendapat ataupun mencuri turret-turret yang ada pada pemain-pemain RSG Synergy. Dan RSG Synergy tak boleh nak lakukan perkara yang sama, memandangkan R-Lord tidak mempunyai basic attack yang begitu tinggi. Tapi kita akan menyaksikan juga secara keseluruhannya heal yang dilakukan. Memang tak dinafikanlah glue yang paling tinggi, 46,378 total heal untuk beliau.
Ya, benar sebenarnya total heal yang ditunjukkan oleh Glue benar-benar tinggi di fasa game yang pertama ini. Tapi tidak lupakan juga oleh rakan sepasukan daripada The Origin dengan Kimi 36,000, manakala Siska 28,000 yang berjaya juga ditunjukkan sekali lagi oleh pasukan The Origin. Dan ini ada game yang pertama begitu teruknya pasukan RSG Synergy ini ditekan dengan begitu kuatnya. Tak adalah kata teruk sangat, tetapi mereka di-outplaykan oleh pemain-pemain DX Origins. Dan kita akan tengok juga key player untuk kali ini 4-4. Semuanya player daripada DX Origins. Yang pertama Z, kedua Danzo, 3-4 dua-dua Zekif, iaitu the best wingman dan juga sandbag. Tapi the carry jarang-jarang sekali kan. Selalu kita tengok marksman yang dapat the carry, tapi pada kali ini Danzo dengan Valentina beliau memang menampilkan setiap skill yang dilemparkan semuanya kena damage. Ya, betul sebenarnya. Vexana yang dibawa di kawasan berdekatan sangat-sangat sakit damage yang ditunjukkan oleh Danzo ini. Tidak lupakan juga Rich Guy 814 gold per minute yang ditunjukkan oleh Rudy ini sahaja. Ini menandakan Zakif 2 tempat yang bisa dapatkan, sandbag dan the best wingman. 16 AC yang boleh cari dan 131 damage taken yang diterima oleh Zaki saja. So, kita tahu yang ada split-split yang boleh cari bertiga di kawasan atas, memang dia sedia akan jadi fokus utama oleh pasukan-pasukan RSG untuk fokus dapatkan Zaki terlebih dahulu. Sebab kita tahu Zakif akan duduk bersorangan saja untuk fokus kepada team fight tersebut. Dan ini dia yang tunggu-tunggu, MVP untuk game yang pertama jatuh ke tangan Danzo. Wow. Sememangnya wajarlah diberikan MVP dengan KD-nya 818 dan damage per minit pun 4800. Dan tengok juga Danzo dengan pembawakan emblem magic bersama-sama lagi dengan Impure Rage dan juga Blazing Wilderness, menaikkan lagi mobility beliau. Rupture mendapatkan lagi penetration yang diperlukan. Kalau kita tengok item juga, Danzo memang berikan fokus kepada cooldown bersama mana regen dan juga barulah ada sedikit sebanyak poking damage item, Enchanted Talisman, Lightning Truncheon, diikuti juga dengan Divine Glaive dan juga Glowing Wand. Pastinya Danzo, bukan Danzo saja, Lord yang dimiliki Danzo mempunyai jumlah damage yang tinggi apabila mereka berdua digabungkan bersama-sama. Ya, betul sebenarnya. Kita dah tahu di fasa awal game sampai tengah game, dah sebenarnya daripada RSG Synergy sebenarnya main tarik tali saja antara kedua-dua pasukan ni. Tapi sebenarnya Vexana MVP kita pada hari ini benar-benar menunjukkan bahawasanya dia layak. Sebab kita tengok lagi kat situ, mega kill yang dapatkan, kill lebih kill ditunjukkan, Terrify selalu sangat mengganggu daripada pasukan RSG Synergy untuk bergerak ke kawasan hadapan sekali lagi. Tapi Zaki juga tidak lupakan, sebab setiap kali war dia pergi akan cari Martis. Dia cari Martis, tapi kalau perkara tersebut tak berjaya, dia terus akan berundur bersama-sama dengan rakan sepasukannya. Tapi dekat sini Kimin juga, lompatan dia pun cantik ditunjukkan. So itu juga menandakan ada setup demi setup oleh pasukan DX Origin yang berjaya untuk memasukkan game ini ke tangan mereka. Ya, inilah bagaimana caranya untuk pasukan DX Origins mereka memperolehi kemenangan pertama dengan setiap skill yang digunakan pakai untuk match yang terakhir tadi. Kalau kita lihat bawah 12 minit, terus sahaja permainan ini ditamatkan dengan draft yang cukup cemerlang dengan diving com. Permainannya dimainkan dengan cukup baik. Inilah hasilnya. Ya, benar sebenarnya. Maltilda yang ditunjuk oleh Zakif benar-benar memberikan impact yang begitu besar kepada pasukan DX Origin. Dan RSG Synergy sekali lagi mereka terpaksa untuk akur dengan kekalahan yang kedua mereka. Seperti yang kita katakan daripada di fasa draft pick tadi, kenapa Arlott? Kenapa tak Ruby? Ia jadi satu permasalahan juga. Dan pick yang terakhir adalah Bellman. Dia tak pasti apa yang berlega-lega dalam fikiran mereka. Tapi itulah dia jawapan untuk game yang terakhir kita, match yang keempat untuk game yang kedua. Dan semestinya threat tidak berjaya dapatkan langsung oleh pasukan RSG Synergy. Kosong threat berbanding dengan pasukan
DS Origin menyapu bersih semua inner dan outer turret. Tinggal saja Crystal yang boleh saja dibawa masukkan lot tersebut. Dan ingatkanlah, ini lot yang pertama dah berjaya dapatkan kemenangan. Oh, saya ingat lot yang kedua tadi. Ya, lot yang pertama. Okey, yang di mana awal-awal tadi tu bagaimana mereka dapatkan inhibitor turret. Zekif masuk dengan Circling Eagle, zoning pemain-pemain RSG Synergy yang di mana macam mereka, macam nak masuk je terus mereka berundur. Sedangkan nak dapat inhibitor saja. Inilah dia damage dealt yang dikeluarkan. Okey, secara puratanya banyak daripada DS Origins. Kebanyakan daripada mereka mencecah 40,000 damage. Ya, sama rata sebenarnya. Sama rata, dan Z yang paling tinggi dengan 54,000. Tapi key participation tak banyak pun. Ya. 50% je. Tapi sebenarnya damage yang dikeluarkan daripada Nathan tidak ragu-ragukan lagi. Boleh saja mereburkan Grok. Seperti kita tahu, baru saja Grok memakai lagi wild charge. Dengan adanya Entor Free, boleh saja didapatkan Grok tersebut dengan sangat-sangat mudah. Dengan peleburan nyawa yang begitu pantas orang kata daripada Z ini. Dengan adanya attack speed, damage yang dikeluarkan pun begitu besar. Cerita pasal damage taken oleh kedua pasukan semestinya ke tangan Metal. Seperti kita bagi tahu, Z akan fokus kepada Metal. Sebab itulah Metal hero yang paling tertinggi mendapatkan damage taken, iaitu sebanyak 83,000 meninggalkan rakan sepasukannya. Sebenarnya jika ramai pun lebih kurang juga 74,000. Perbebasan yang sangat sedikit tapi memberikan impact yang besar juga untuk mereka. Ya, dan juga kalau awak perasan daripada sudut level, paling rendah untuk RSG Synergy level 10. Ya. Dan paling rendah untuk DS Origin adalah level 12. Itu pun Danzo Sedangkan Zekif yang main roam tu pun level 14. Yo. Ini bermakna Danzo dia kurang sedikit daripada sudut laning untuk kumpulkan level dan item, dan Zekif lebih banyak membantu Kimin. Saya rasa banyak daripada bantu Kimi lah untuk menggunakan Guiding Wing bagi menarik dan juga keluar masuk daripada team fight. Tapi kalau damage turret, tak payah ceritalah. Memang Z lah orangnya dengan 26,000. Oh, Danzo pun ada 5,000 kat situ. Dan Siska 9,000. Ya. 10. Daripada awal lagi, daripada game pertama lagi, Siska menunjukkan ES pilihan yang mereka yang terbaik. Kerana apa? Bakal satu lagi split pushing. Seperti awak katakan, 4 boleh saja fokus kepada war, satu lagi buat split pushing. Dan perkara yang sekali lagi, fokus kepada game yang kedua. Sama saja dua-dua game mereka membuatkan strategi yang sama. RSG Synergy takkan fokus kepada apa-apa. Dan ini dia total heal oleh kedua-dua pasukan semestinya akan diberikan kepada Zakif. Sebab apa? Total heal daripada 42,000. Kita tahu dengan skill 2 pun dah ada effect healing. Dah boleh juga membarangkan sepasukannya. Itu juga jadi satu orang kata kelebihan kalau adanya Maltida di tangan mereka. Inilah sebab kenapa jangan biarkan Matilda terlepas. Inilah dia, Matilda antara hero yang boleh memberikan heal dengan adanya roam favor. Adalah hero yang boleh melakukan rotasi yang cepat dan sebagainya. Tapi kita akan saksikan terlebih dahulu key player yang terkini, di mana 2 slot diberikan kepada Z dengan Rich Guy dan juga The Carry. Manakala Metal dengan penggunaan Grok beliau selaku sandbag, dan juga Danzo Best Wingman dengan 8 assist. Ya, benar, Rich Guy 892 gol per minit yang mampu dicipta. Boleh dikatakan tertinggi untuk dalam hari ini. Tapi untuk damage deal sangat besar juga diterima. Tapi yang nak tunggu-tunggu, MVP untuk game yang terakhir semestinya akan diberikan oleh Z. Z. Walaupun beliau yang terkorban terlebih dahulu di bahagian goal lane, tidak bermakna beliau tertewas pada perlawanan tersebut. 314 KDA yang diberi, dan juga untuk damage per minit, goal per minit, damage taken per minit pun boleh dikatakan sederhana. Tapi yang paling mengagumkan, Z, walaupun beliau dimatikan sekali, dengan adanya mystery shop membolehkan Z menyiapkan item dengan lebih cepat nak dibandingkan dengan marksman pihak musuh. Dengan adanya Wind of Nature lagi untuk memastikan tiada physical damage mampu diterima oleh Z. Inilah dia antara MVP kita untuk game yang terakhir, dan Ya, inilah highlight game Zekif. Dia pasti masa awal-awal tu. Ya, tu orang kata pembaziran masa yang sangat diperlukan oleh mereka.
fokus. Kenapa? Satu kehilangan kill. Ya, walaupun berjaya untuk dapatkan kill, tapi daripada segi level dah pun kalah di fasa awal. Lihat, satu demi satu kematian yang berjaya juga untuk dicatat oleh RRH di kawasan berdekatan. So ini juga di SRG sedikit demi sedikit menjarakkan goal lead yang ada. Hal lagi Astra Recall yang ditunjukkan kemas juga sebenarnya. Z ada di kawasan berdekatan memberikan damage sahaja untuk jatuhkan hero terteruk. Itu yang saya kata. Battle baru saja buka oleh charge, ada juga yang trophy, terus sahaja membenamkan battle. So inilah game yang boleh dikatakan 12-0. Tapi sebelum itu, kita akan lihat standing oleh Challenger Conference DX Origin akhirnya naik di tangga yang ketiga. Dan ini ada Team KYG berkongsi tempat dengan Miracle Gaming di tempat pertama dengan 4 mata. Penang Academy dan juga DX Origin baru saja menangkan game sebentar tadi 2-0. So akan ada 3 mata buat diri mereka berkongsi tempat di tempat yang ketiga. Aziz Legend turun satu anak tangga, ada 2 poin saja untuk mereka di tempat yang kelima. Vampires and Sleepers tempat yang keenam dengan 1 mata saja. Dan juga UMSLX UKM Aero bersama-sama dengan Kelantan di tempat ke-7 dengan 0 mata. Tak mampu duduk cipta apa-apa untuk minggu yang pertama. Inilah dia untuk Challenger Conference, tapi kita akan lihatkan Affiliate Conference pula. Tangga kedudukan yang terkini, Todak Legion berada di tangga yang pertama dengan 4 mata. Homeboy Syndicate di tangga yang kedua dengan 3 mata, berkongsi kedudukan dengan MV Dreams Esports dan juga JP Niners. Barracuda Beta di tangga kelima dengan 2 mata. Team Hard Rookies, RSC Synergy, dua-dua pasukan masih lagi gagal untuk mendapatkan sebarang kemenangan pada waktu ini. Mereka boleh merasa sedikit risau sebab 2 perlawanan telah pun mereka mainkan, tapi kedua-duanya tidak membuahkan hasil yang lumayan. Ya, benar sebenarnya. Dua-dua tim yang berlaku. Team Hak berkalah dengan satu lagi Todak Legion. RSC Synergy kalah dengan DS Origin. 2 kekalahan daripada mereka berdua, dan sebelum itu dia dah sampai di penghujung. Dan ini dia next week schedule. Dan Team Hak Rikis berhadapan dengan DS Origin di game yang pertama. Axis Legends berhadapan dengan Penang Academy di game yang kedua. MV Dream Esport berhadapan dengan KYG. Ini mungkin best match, tapi Todak dan juga Miracle Gaming di game yang keempat. Oh, inilah sebenarnya match yang dinantikan adalah match yang terakhir, match keempat. Todak bertemu dengan Miracle Gaming yang di mana KYG mampu untuk menewaskan Todak. Jadi adakah Miracle Gaming akan mengikut jejak langkah KYG untuk menundukkan Todak juga? Semestinya di minggu hadapan perlawanan yang cukup hebat, perlawanan yang cukup sengit.